Pada bulan Ramadan, kita menghulurkan tangan kepada mereka dengan cara bahawa ia menunjukkan satu perubahan dalam watak dan tingkah laku kita bahawa kita telah berubah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang tidak dapat memastikan penggunaan lidah mereka dengan betul dan sesiapa yang akan menggunakan bahasa kasar dan yang salah dari segi tuduhan palsu, saksi palsu sebagainya, semasa mereka menjauhkan diri dari makanan dan minuman, sebenarnya telah membuangkan masa mereka semata-mata dengan menjauhkan diri dari makanan dan minuman tersebut. Kerana Allah berfirman, aku tidak perlu bahawa mereka telah menjauhkan diri dari makanan dan minuman mereka. Aku tidak memerlukannya. Dengan cara yang sama, di bulan Ramadan, kita patut prihatin dengan apa yang sepatutnya tidak masuk ke mulut kita dan juga kita harus prihatin dengan apa yang keluar dari mulut yang sama. Ramai di antara kita lupa ini. Bagi kami, jika anda katakan apa itu Ramadan, anda akan katakan ia tentang menahan lapar, bukan? Semalam saya berceramah di Glasgow dan saya berkata sangat pelik apabila Ramadan adalah bulan yang kita menahan lapar, tapi jika kita pergi ke dapur kita sekarang, kita akan mendapati stok-stok makanan yang menggunung-ganang khas untuk bulan Ramadan. Dengan berbagai aneka jenis makanan yang kita akan cekik seterusnya pada bulan yang menahan lapar ini. Subhanallah. Ia seperti saat apabila matahari sudah mula terbenam dan begitulah kita happy sampai ke meja dengan makanan terbentang luas dan sekarang bermulalah qada. Qada bermaksud menggantikan sesuatu ibadah yang anda terlepas, iaitu makan. Itu bukan dinamakan Ramadan. Tetapi walau bagaimanapun, sama seperti yang kita pastikan kita sedar tentang apa yang masuk ke dalam mulut kita dari segi makanan, kita juga perlu sedar mengenai apa yang keluar dari mulut kita dari segi bahasa. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak sedar mengenai apa yang keluar dari mulutnya kerana dia mengeluarkan kata-kata yang kasar dan salah sifatnya, Allah tidak memerlukan hakikatnya bahawa dia telah menjauhi makanan dan minuman. Untuk apa itu? Ini adalah ibadah yang sihat. Ini disiplin. Sekiranya anda berpuasa, anda tidak mengatakan kata-kata yang buruk, itu sebahagian dari puasa. Anda tidak makan atau minum, itu sebahagian dari puasa. Anda tidak melakukan aktiviti seksual yang dibenarkan, itu sebahagian dari puasa. Ini apabila saya katakan dibenarkan, bermaksud yang dibenarkan hukum syarak ketika bukan dalam bulan puasa Ramadan, ya. Sementara itu pula, anda tidak menunaikan solat sepanjang hari. Apa yang awak telah buat? Tercalar puasa kamu seperti itu. Ganjarannya hampir terbatal, kalaupun ada apa-apa. Ada pula sesetengah orang, kerana puasa itu panjang, mereka berkata, okeylah, kita tidur dulu. Jadi anda tidur melalui zuhur, melalui asar, dan kadang-kadang anda tidur sampai ke maghrib. Dan kemudian anda bangun tidur, alamak, sudah sampai waktu ke? Ya, sudah masuk. Cepat beri saya kurma. Misal katalah. Tapi tunggu sekejap. Anda belum solat lagi. Macam mana pula macam ni? Saudara-saudari sekalian, jika anda mahu mendapat keuntungan dari bulan ini, anda perlu melakukannya dengan cara yang betul. Ini datang satu package. Anda tidak boleh melakukan sesuka hati dan memanggilnya itu puasa. Dan itulah sebabnya pada mereka yang dianiayai pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkata mengenainya, sekiranya seseorang itu berkata kesat, beliau berkata, sekiranya kamu dianiaya secara lisan ketika berpuasa, jelaskan pada si dia itu, saya tidak akan membalas, saya berpuasa. Sekiranya seseorang dianiayai, dia harus berkata, saya berpuasa. Yang bermaksud, relax, bertenang. Saya sedang dalam mood yang relax di sini. Subhanallah. Dan perkara sebegitu sepatutnya melatih kita untuk bertindak balas dan membalas terhadap sebarang bentuk penderaan dan kebencian sepanjang tahun dengan cara yang sihat. Hari ini kita menghadapi kesukaran dan kita menyaksikannya dalam online. Lebih dari tempat lain, kerana sekarang dunia telah menjadi seperti kampung kecil. Apa itu? Seseorang menyerang anda, anda menyerang mereka balik. Saya berceramah di tempat lain tempoh hari, saya berkata pada mereka, bahawa jika seseorang memanggil anda dengan nama satu binatang, anda pula membalas mereka dengan nama semua binatang di zoo? Macam gitu ke? Ini memang tak dapat membantu langsung. Bagaimanakah ini dapat menjadikan anda orang yang lebih baik? Tetapi, jika mereka memanggil anda binatang dan anda kebetulan toleh ke mereka, katakan gila. Itu lebih baik daripada membalas dengan memaki hamun mereka. Sekiranya anda memaki hamun juga, anda sama juga seperti mereka.